Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling hot dan paling hebat. Ini apabila ini melibatkan rasuah 6 juta ringgit, CEO Persatuan Bola Sepak antara 4 yang ditahan. Siapa CEO ini? Anda mesti ikuti karena CEO ini adalah CEO yang paling mengejutkan kita. CEO Persatuan Bola Sepak. Bayangkan saudara-saudara sekalian. Namun sebelum kita teruskan ulasan, kita ingin memberikan kredit dan pujian kepada SPRM karena menjalankan tugas dengan luar biasa sekarang ini. Tak peduli siapa, apabila ada case, mereka akan siasat sampai ke pangkal akar umbi, dan yang lebih menarik, mereka tidak mengenal siapapun orang itu. Tak pedulilah, kata Anwar Ibrahim, dia Perdana Menteri kah, timbalan Perdana Menteri kah, bekas Menteri Keuangan kah, CEO kah, dia akan siasat kalau ada bukti. Jerung besar lah yang paling bagus sekali. Saudara-saudara sekalian, seorang ketua pegawai eksekutif atau CEO bersama 2 wakil perunding sebuah persatuan bola sepak di negeri utara antara 4 ditahan reman 3 hari bermula hari ini. Ini di negeri utara. Apa negeri utara? Anda tahu apa negeri utara itu? Pulau Pinang, Kedah, Perlis, itu antara negeri utara. Tapi kita tak tahulah mana satu negeri yang dimaksudkan dalam laporan ini. Wah, ini CEO untuk Persatuan Bola Sepak di negeri utara. Mereka disyaki meminta serta menerima rasuah bernilai lebih 6 juta ringgit. Dan dari mana? Untuk apa? Nah, rupa-rupanya case ini disiasat mengikut Section 16E dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Magistrate Siti Nur Hidayati Muhammad Nur membenarkan permohonan reman 4 suspek oleh SPRM di Mahkamah Magistrate Alusta hari ini. Lapor Berita Harian memetik sumber. Semua 4 lelaki terbabit berusia antara 40 hingga 60 tahun. Kesemuanya ditahan antara jam 5 hingga 6.30 petang semalam. Ketika masing-masing hadir ke pejabat SPRM Kedah bagi rakaman keterangan. Berdasarkan siasatan dijalankan, wang lebih RM6 juta dimasukkan ke akaun sebuah persatuan bola sepak. Wang rasuah berkenan dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus, mengendali serta menyelenggara 5 loji takungan air di sebuah negeri. Wow. Ini memang luar biasa. SPRM telah memanggil dan menahan berapa orang? 4 orang kerana disyaki meminta serta menerima rasuah berjumlah 6 juta ringgit. Dan yang menariknya, keempat-empat mereka ini telah pun ditahan di pejabat SPRM. Mana pejabat SPRM di Kedah? Pejabat SPRM di Kedah selepas memberikan keterangan semalam. Jadi saudara-saudara sekalian, yang lebih menarik lagi, wang rasuah berkenan dipercayai sebagai balasan kerana membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender. Dan yang menariknya, berdasarkan siasatan dijalankan, wang lebih 6 juta ringgit itu dimasukkan ke akaun sebuah persatuan bola sepak. Wah, di mana itu? Tak tahu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Menggemparkan Malaysia. Selamat petang semua. Apabila Anwar Ibrahim disahkan ke IJN tapi tak dapat jumpa Hadi. Apa ceritanya? Ini cerita beliau. Sejurus selepas menunaikan solat Jumat di Masjid Al-Firdaus hari ini di Bandar Baru Selayang, Datuk Seri Anwar Ibrahim bergegas ke Institut Jantung Negara IJN untuk menziarahi Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan rakannya Sarjana British
Profesor Zainuddin Sardar yang menerima rawatan di situ. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata beliau tidak sempat untuk bertemu dengan Abdul Hadi kerana ahli parlimen Marang itu sedang menerima rawatan dialisis selepas menjalani beberapa prosedur kesihatan. Keadaan Abdul Hadi saya dapat tahu daripada doktor bahawa dia stabil. Hari ini beliau dialisis, manakala Zainuddin sedang tunggu untuk ambil keputusan untuk prosedur berikutnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka sihat, kata Anwar Ibrahim, pulih dan dapat jalankan tugas seperti biasa, katanya kepada pemberita selepas menziarahi mereka di IGN di Kuala Lumpur hari ini. Abdul Hadi, 76 tahun, berada di IGN untuk pemeriksaan jantung sejak 1 Januari lepas. Zainuddin pula, 72 tahun, yang merupakan penulis, pemenang anugerah dan dianggap sebagai intelektual penting di United Kingdom itu, pernah berkhidmat sebagai penasihat Anwar ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri sebelum ini. Saudara-saudara sekalian, inilah kualiti Anwar Ibrahim yang jarang-jarang dimiliki oleh sesiapapun. Dalam apapun keadaan, siapapun musuh Anwar Ibrahim dalam politik, beliau tidak pernah mencampur adukkannya dengan kebaikan dan teladan. Apabila Anwar Ibrahim, walaupun kita tahu bermusuh dengan Abdul Hadi dalam politik, tetapi tetap mau meluangkan masa bertemu dengan Hadi bagi memberikan doa dan kesembuhan kepada beliau. Sekian dulu untuk kali ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramai orang yang tak puas hati dengan kenyataan terkini daripada Mahathir Mohamad. Tun Mahathir dalam keadaan sudah terlalu berusia atau dengan kata super veteran, mencecah 100 tahun umurnya, tiba-tiba pula membuat satu kenyataan yang kita fikir tak patut. Dan kenyataan itu adalah kenyataan seakan-akan beliau ini mempunyai jangka hayat yang selama-lamanya. Sehingga netizen kata, baiklah Mahathir cepat-cepat bertaubat dan cepat-cepat, kata mereka, mencari keredaan Allah dan mula untuk mencari masa bersama keluarga kerana, kata mereka, terlalu singkat sudah umur untuk Tun Mahathir. Ini apabila Tun Mahathir memberikan kenyataan yang sangat pedas kepada Anwar Ibrahim. Mahathir kata Anwar pakar kerajaan pintu belakang. Dr. Mahathir menafikan terlibat langkah Dubai. Tetapi ada beberapa netizen yang amat tak puas hati dengan kenyataan Mahathir ini. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menafikan dia terlibat dalam langkah Dubai. Mendakwa dia sudah lama tidak berkunjung ke ibu kota Emirat Arab Bersatu itu. Tetapi ada netizen kata tidak perlu untuk sampai ke kota Emirat Arab Bersatu kalau betul mahu melibatkan diri dalam langkah Dubai itu. Kata mereka, orang itu atau seseorang itu boleh duduk dari jauh. Sekarang ini teknologi macam-macam, dan buat apa untuk berdatang bersama di sana, kata mereka. Seseorang itu boleh mengikutinya merancang dari tempat jauh supaya tidak lebih kedapatan, kata mereka lah. Tapi ya, Mahathir telah menafikan perkara itu. Mahathir turut menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan mendakwa kononnya Anwar Ibrahim adalah pakar dalam gerakan kerajaan pintu belakang. Beliau menyatakan, saya pasti ramai yang masih ingat langkah 16 September 2008 untuk menubuh backdoor government. Selain itu ada juga langkah Kajang untuk naikkan isteri dia, yaitu Wan Aziz Wan Ismail jadi Menteri Besar Selangor, kata Mahathir lagi. Ada juga langkah yang bersandar kepada I have a number dan juga langkah strong, formidable and convincing majority. Semuanya adalah langkah untuk mengambil alih kerajaan secara pintu belakang, katanya di X.
Pada 30 Desember lalu, Timbalan Ketua Pengarah JECOM Ismail Yusuf mendakwa ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan semasa dinamakan sebagai Langkah Dubai dengan pemimpin PN serta ahli parlimen kerajaan mengadakan pertemuan semasa bercuti di kota itu. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada ruangan komen bercakap tentang Dr. Mahathir menafikan dia dalam Langkah Dubai. Beberapa komen daripada netizen kata putar belit memang nombor 1 Mahathir ini, kata Kotaro Minami. E1976 kata Mahathir punca pergolakan politik negara. Wan Khalid pula mengatakan mengarut tun apa-apa keluar saja semuanya mengarut. Rakyat dah kena tipu bukan sekali, banyak kali, tapi tak boleh selama-lamanya tipu rakyat, kata Wan Khalid. Tok Mudim kata sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Red Patriot kata Atok, kata beliau berhentilah berhentilah mengkritik kepimpinan negara. Kata mereka yang terbaik kalau hanya Atok jadi Perdana Menteri, kalau orang lain tetap salah, kata mereka lagi. World Peace pula kata itu putar belit terbaik di dunia. Merdeka kata dia kata ya harap sedar dirilah, kata dia lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.